Salam sejahtera semua, nama saya Ivan Kennedy bin Irot, nomor metrik di 2016 1074199. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan mengongsikan tentang isu-isu Muslim di Burma dan Indochina. Kita mulakan dengan sedikit sejarah mengenai Burma. Burma pada awalnya didiami oleh dua suku kaum utama, yaitu Mon dan Piu. Dan pada tahun 1886, Burma dijajah oleh British, manakala Indochina, yaitu Vietnam, Laos, dan Kemboja pula mendapat nama setelah dijajah oleh Prancis. Sedikit sejarah mengenai penyebaran Islam di Asia Tenggara itu sendiri. Terdapat bukti yang mengatakan bahwa agama Islam ini disebarkan melalui golongan yang datang daripada tanah Arab, yaitu golongan Sufi dan juga golongan pedagang itu sendiri. Terdapat juga bukti sejarah yang mengatakan bahwa Islam ini sudah lama tersebar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat di Burma, misalnya pernah dilaporkan negara Muslim yang pertama ditubuhkan di kawasan Arakan oleh Raja Sulaiman Shah pada tahun 1404. Di Kemboja pula, Raja Khmer yang bernama Ramadipati I atau Chao Banakan telah memeluk Islam. Manakala di Vietnam pula dikatakan sudah bermula sejak zaman Uthman bin Affan lagi. Oleh hal yang demikian disebabkan sejarah awal proses pengislaman ini sudah berlaku di Asia Tenggara, di Burma dan Indochina, maka sudah terdapat masyarakat yang memeluk agama Islam itu sendiri. Namun begitu, sehingga hari ini masyarakat Islam yang berada di Burma dan Indochina itu masih lagi ditindas dan mengalami penolakan. Oleh itu, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan isu-isu masyarakat Muslim di Burma dan Indochina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Harun Sanruddin dan memegang nombor metrik 201620 75843. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang isu-isu masyarakat Muslim di Burma. Pada khususnya, etnik Muslim Rohingya merupakan minoriti Muslim di negara Myanmar atau lebih dikenali sebagai Burma. Minoriti membawa maksud sesuatu kelompok manusia di sebuah negara berbeza dari kebanyakan penduduk negara itu yang Muslim Rohingya merupakan penduduk asal wilayah Arakan yang dipaksa menggabungkan wilayah mereka dengan wilayah Burma dan kini telah digelar sebagai Myanmar. Kebanyakan daripada etnik Rohingya tinggal di kawasan bumi Arakan yang terletak di bahagian barat Myanmar dan merupakan salah satu daripada 4 wilayah jajahan di bawah taklukan kerajaan Myanmar. Dan sesungguhnya isu berkaitan dengan pergolakan dan penindasan melibatkan minoriti Muslim etnik Rohingya mula tercetus setelah negara Myanmar mendapat kemerdekaan dari penjajah British. Baiklah, seterusnya diskriminasi agama. Antara faktor utama etnik Rohingya untuk mendapatkan perlindungan di negara Islam yang lain adalah disebabkan diskriminasi agama oleh penganut agama Buddha itu sendiri. Di mana kita dapat lihat terdapat larangan untuk orang-orang Rohingya yang beragama Islam, di mana mereka tidak dapat dibenarkan untuk mendirikan solat berjemaah ataupun merayakan hari kebesaran orang Islam, iaitu menyambut Aidilfitri. Selain itu juga, masjid-masjid di Myanmar tidak pernah diambil perhatian dan tidak pernah dibaiki. Bagi umat Islam rendah, sehingga kan masjid-masjid boleh digantikan dengan pagoda-pagoda Buddha, dan juga aktiviti perkahwinan dan pergerakan umat Islam di sana telah dihadkan. Umat Islam di sana juga turut dipaksa untuk keluar daripada agama dan menganuti agama Buddha. Baiklah, bagi aspek ekonomi pula, pelbagai cukai dan bayaran yang tidak sepatutnya telah dikenakan. Ini secara tidak langsung telah membebankan kerana telah dikenakan oleh pihak pemerintah ke atas golongan Rohingya. Sebagai contoh, pemerintah Myanmar telah mengenakan bayaran cukai yang begitu tinggi kepada pasangan etnik Rohingya yang ingin berkahwin serta perlu mendapatkan kelulusan untuk berkahwin. Sekiranya mereka telah mendapat anak, dan bayaran untuk anak pula berbeza dan perlu dikenakan kepada ibu bapa untuk mendaftarkan kelahiran anak tersebut, dan bayaran yang dikenakan semakin bertambah daripada tahun ke tahun.
selain daripada membayar segala proses tersebut dengan harga-harga yang sangat-sangat tinggi. Akhir sekali, bagi aspek sosial iaitu pendidikan, kita dapat lihat bahawa penindasan etnik Rohingya di Myanmar berlaku dengan kejam apabila hak-hak asasi kemanusiaan mereka dicabuli secara konsisten oleh jutaan tentera Myanmar. Sistem pembelajaran mereka sama ada di peringkat sekolah mahupun di peringkat pengajaran tinggi turut dinafikan. Sejak lulus Citizenship of Law pada tahun 1982, kanak-kanak etnik Rohingya ditindas dan dinafikan hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini telah mengakibatkan mereka tidak dapat menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di negara mereka sendiri. Pihak pemerintah juga tidak menyediakan kemudahan kepada golongan ini untuk mendapatkan pendidikan seperti masyarakat Myanmar yang lain. Ekoran daripada tindakan tersebut, ini telah menyebabkan wujudnya kadar buta huruf yang sangat tinggi dalam kalangan etnik Rohingya. Maka kerahan tenaga ke atas masyarakat Rohingya seperti memaksa mereka terutamanya golongan kanak-kanak untuk menjadi buruh kasar di kawasan tapak pembinaan. Dan ini sememangnya sangat-sangat menyedihkan kerana penindasan telah berlaku dan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan telah diendahkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nazira selaku pensyarah Islam di Asia Tenggara dan kepada rakan-rakan yang lain. Saya Siti Nur Azuna Zakina binti Jeffrey dari kumpulan 8 akan membentangkan tentang tajuk kami iaitu isu-isu Muslim di Indochina. Baik, saya akan membentangkan tentang tajuk saya iaitu isu-isu Muslim di salah satu negara Indochina iaitu Kemboja. Kemboja merupakan sebuah negara yang kecil dan miskin yang terletak di antara negara China dan India. Majoriti masyarakatnya adalah terdiri daripada bangsa Khmer iaitu etnik yang merupakan etnik tertua di negara tersebut. Terdapat juga bangsa Hindu dan Buddha dan juga umat Islam di negara tersebut. Kemboja merupakan sebuah negara yang daripada kerajaan Champa, iaitu di mana orang Viet melarikan diri ke selatan Nam Tien dan berjumpa dengan orang Islam di Kemboja. Mereka ini telah membentuk sebuah kesatuan masyarakat yang dipanggil sebagai Khmer Islam. Di Kemboja, orang Islam biasa dikenali sebagai orang Khmer Islam oleh pemerintah, manakala orang umum pula biasa memanggil orang Islam di Kemboja ini sebagai orang Cham Cibia ataupun orang Cham Jawa, iaitu terdapat beberapa isu Muslim yang berlaku di Kemboja. Antaranya yang pertama ialah kekejaman rejim Khmer Rouge terhadap orang Islam. Rejim Khmer Rouge merupakan sebuah kumpulan yang berfahaman komunis. Mereka ini adalah sangat kejam terhadap orang-orang Khmer, terutamanya orang-orang Islam. Mereka percaya bahawa anutan agama Islam membawa penghalang kepada pemerintahan mereka yang berfahaman komunis. Oleh itu, mereka melakukan pelbagai cara dalam menindas dan menyingkirkan orang Islam melalui pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang-orang Islam. Isu Muslim yang kedua ialah isu anutan agama Islam di Kemboja, di mana isu anutan agama Islam di Kemboja mempunyai 3, iaitu Cham Bani, Cham 7 dan Cham 5. Cham Bani merupakan Islam yang dibawa daripada kerajaan Champa dan mereka ini bercampur dengan Hindu, Buddha dan juga animisme. Cham 7 pula ialah mereka agama Islam, mereka yang mengenal agama Islam yang mengamalkan sembahyang satu waktu dalam masa 7 hari dan mereka dipanggil Cham 7. Cham 7 ini bilangan mereka adalah lebih sedikit jika dibandingkan dengan Cham 5, di mana Cham 5 adalah orang Islam yang mengamalkan sembahyang 5 waktu sehari. Isu yang seterusnya pula ialah pergolakan yang berlaku di antara umat Islam di Kemboja. Seperti yang kita tahu, fahaman baru yang dibawa oleh Imam Musa iaitu kaum muda telah menyebabkan perpecahan di antara kaum muda.
kaum tua percaya bahwa pahaman yang dibawa oleh Imam Musa dan pengikut-pengikutnya adalah ajaran yang sesat dan kufur. Ini berlaku kerana tiadanya kefahaman Islam yang sebenar-benarnya dalam kalangan umat Islam di Kemboja. Masalah baru pula muncul apabila wujudnya dua hakim. Masalah ini wujud apabila hakim yang dilantik oleh UKNO Mufti tidak dipersetujui oleh orang kampung. Oleh itu, orang-orang kampung memilih hakim yang mereka sukai. Oleh itu, terdapat dua hakim di mana satu hakim dilantik oleh Mufti, UKNO Mufti, dan satu lagi dilantik oleh penduduk-penduduk kampung. Kedua-dua hakim ini mempunyai penyokong dan pengikut-pengikut mereka masing-masing, walaupun bilangan mereka kecil, tetapi mereka mampu menyebabkan perpecah belahan berlaku di antara mereka sehingga menyebabkan cerai-berai berlaku di antara mereka. Masalah seterusnya pula berlaku apabila terdapatnya 1000 NGO Kristian yang wujud dan terdapat orang-orang Islam yang mengikuti NGO ini, sedangkan NGO Islam hanyalah berlandaskan kepada belas kasihan dan meminta bantuan daripada organisasi yang lain. Kesimpulannya, Kemboja telah menjadi sebuah negara tumpah orang-orang Islam Khmer dalam mempertahankan dan memperjuangkan negara Kemboja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syikin binti Muhammad. Tajuk kami adalah isu-isu Muslim di Burma dan juga Indochina. Saya akan membentangkan tentang isu-isu Muslim di Laos. Seperti yang kita tahu, negara Laos ini adalah salah satu daripada negara Asia Tenggara. Oleh itu, negara Laos ini kedudukannya berada di bersempadan dengan Myanmar, China, Vietnam, Kemboja, dan Thailand. Dan negara Laos ini tidak mempunyai pesisiran pantai. Juga disebut sebagai Lansing atau negeri seribu raja. Kedudukan penduduk di Laos ni kebanyakannya adalah beragama Buddha Theravada, di mana penduduk Muslimnya hanyalah minoriti. Kebanyakan umat Islam di Laos ini dapat dikenal pasti. Di bahagiannya adalah di Vientiane, Laos, di mana ia merupakan ibu kota Laos. Muslim di Laos mula berkembang apabila beberapa pedagang datang ke Laos daripada India, China, Cham, dan juga penduduk minoriti, penduduk pribumi Laos yang telah berkahwin dengan umat Islam dan menjadi Muslim. Agama Islam di Laos telah bertapak apabila pedagang-pedagang daripada India, China dan juga Champa datang ke negara Laos, di mana Laos umat Islam yang menjadi pedagang datang ke Laos daripada India, iaitu daripada Teluk Bengal dan juga Pakistan, di mana Muslimnya ialah Muslim pun yang berbahasa Pashto. Seterusnya daripada Islam yang datang daripada China, mereka ni dipanggil sebagai Chinhao, tapi mereka ni tinggal di perbukitan, maknanya tidak tinggal di Vientiane. Muslim di Laos ni juga datang daripada Champa, di mana mereka adalah orang Cham yang beragama Islam. Orang Cham ni ialah pelarian yang lari daripada pemerintahan Pol Pot dan juga Khmer Rouges. Yang terakhir adalah etnis pribumi yang telah berkahwin dengan Muslim. Maknanya
etnik ni telah memeluk Islam setelah mereka berkahwin dengan Muslim yang datang daripada luar, contohnya daripada India dan China, juga Campak. Okay. Dari segi politik, isu Muslim di Laos ini tidak begitu ketara sangat kerana Muslim di Laos tidak melibatkan diri, maknanya tidak terlibat langsung daripada perjuangan kemerdekaan kerana seperti yang kita tahu, agama Islam di Laos ini adalah agama pendatang, maknanya agama yang datang, yang dibawa oleh pendatang ke Laos, contohnya pedagang dari China, pedagang dari India dan juga orang Champa yang lari daripada Kemboja. Islam tidak lagi berkembang sehingga orang Islam yang di Laos tu ketika itu tidak meningkatkan peranan mereka dari segi politik, tapi mereka hanya berperanan dalam dakwah, di mana menyebarkan Islam dan juga ekonomi saja, di mana majoriti orang Islam di Laos ini adalah pedagang. Okey, dari segi ekonomi pula, kebanyakan Muslim di Laos ni adalah pembekal daging halal yang berpusat di ibu kota Laos, iaitu Vientiane. Apa yang kita dapat lihat di Laos ni, masyarakat Muslim di Laos ni sangat sedikit dan hanya dapat dilihat di kawasan tertentu seperti di Vientiane. Namun majoriti Muslim di Laos ni mengamalkan hidup yang baik, aman, di mana mereka mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah. Di mana dorang ni mengamalkan Muslim di Laos ni juga ada mendirikan beberapa masjid untuk menandakan kegiatan keagamaan, dan kegiatan keagamaan dorang ni di sana berjalan dengan baik. Antara contoh masjid yang ada di Laos adalah Masjid Azhar, Masjid Jamek di Vientiane juga. Masjid ini dikenali sebagai Masjid Kemboja, di mana pelarian daripada Kemboja telah mendirikan masjid di Vientiane. Itu saja untuk pembentangan saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Lidiana Joseph dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu-isu Muslim di Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara yang terletak di bahagian timur Asia Tenggara dan bersempadan dengan China. Hal tersebut telah menyebabkan Vietnam dijadikan sebagai tempat persinggahan oleh para pedagang asing maupun pelayar asing sebelum mereka meneruskan perjalanan mereka ke China. Kedatangan para pelayar dan pedagang asing dari pelbagai negara telah menjadikan Vietnam sebagai sebuah negara yang banyak menerima pengaruh asing, khususnya dari segi kebudayaan, iaitu di mana wujudnya kepelbagaian agama dan antara salah satunya ialah agama Islam. Agama Islam merupakan agama minoriti di Vietnam. Hal ini demikian kerana 85% penduduk Vietnam menganuti agama Buddha, manakala 1% sahaja yang telah menganuti agama Islam. Oleh yang demikian, perkara itu telah menyebabkan masyarakat Vietnam rasa tergugat, khususnya masyarakat Muslim di Vietnam, sehingga timbulnya isu-isu Muslim di negara Vietnam. Isu yang pertama ialah pemerintah Vietnam lebih menekankan ideologi komunis sebagai prinsip fundamental mereka dan tidak menekankan aspek-aspek keagamaan dengan lebih mendalam. Hal ini telah menyebabkan masyarakat Muslim Melayu Cham terganggu
Keadaan masyarakat Muslim Melayu Cham ini menjadi semakin parah apabila mereka masih lagi mengamalkan dan menjadikan fahaman sosialis komunis sebagai pegangan dalam kehidupan mereka. Isu yang kedua ialah berkaitan dengan pengamalan kepercayaan animisme, dinamisme dan paganisme. Secara amnya, masyarakat Vietnam terbahagi kepada 3 kelompok yang mana yang pertama ialah kelompok Cham Balamon, yang kedua Cham Bani dan yang ketiga ialah Cham Islam. Cham Balamon merupakan masyarakat bukan Muslim kerana menganuti Hinduisme, manakala Cham Bani adalah golongan berjumlah kecil yang menyimpang kerana mempercayai bahawa semua ibadat cukup jika dilakukan oleh seorang imam sahaja. Dan di Vietnam, bangsa Cham yang betul-betul menganuti agama Islam ialah masyarakat Muslim yang beraliran Sunni. Isu yang ketiga ialah berkaitan dengan akidah Islam dan ajaran sesat. Sebagai contoh, masyarakat Cham Bani. Mereka tidak begitu memahami peranan dan kedudukan mazhab sebagai sebuah mazhab yang penting dalam pembentukan akidah bagi mereka sendiri dan juga bagi Islam itu sendiri. Kesannya, mereka mudah terpengaruh dengan kepercayaan lain lalu memesongkan diri mereka ke arah yang salah. Isu yang keempat pula ialah berkaitan dengan isu tasawuf. Okey, di Vietnam pihak kerajaannya hanya mengambil berat tentang beberapa aliran sahaja. Hal ini dapat dilihat menerusi aliran Sunni yang telah diamalkan oleh masyarakat Vietnam, yang mana aliran ini sahaja yang ditempatkan dan diketengahkan daripada aliran-aliran yang lain. Masyarakat hanya menggunakan tasawuf yang berkaitan dengan al-sunnah wa al-jamaah sahaja, dan kesannya penghayatan ajaran Islam dalam diri seseorang akan menjadi semakin lemah, dan hal tersebut telah menyebabkan bilangan penganut agama Islam berkurangan kerana tidak mempertahankan dan menerapkan tata cara dan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam dalam kehidupan seharian mereka. Bukan itu sahaja. Ideologi, dogma dan doktrin yang diamalkan oleh masyarakat Vietnam juga adalah antara yang menggugat akidah dan pemikiran masyarakat Muslim Melayu Cham di Vietnam. Sebagai sebuah masyarakat minoriti di Vietnam, mereka terpaksa mengikut ideologi yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan Vietnam. Hal ini dapat dilihat menerusi peristiwa peperangan yang berlaku pada 1394/1975 di mana golongan Muslim di Vietnam telah ditindas dengan penuh kekejaman dan kekerasan. Bahkan, mereka juga telah dibunuh oleh Raja Vietnam sehingga menyebabkan masyarakat Melayu Cham telah melarikan diri ke Kemboja, Malaysia dan negara-negara yang lain. Isu yang terakhir ialah berkaitan dengan tata cara kehidupan mereka sendiri. Masyarakat Muslim Melayu Cham ini masih lagi mempunyai pemikiran yang klasik dan tradisional. Mereka belum berfikir secara rasional dan moden, di mana mereka tidak mengamalkan pemikiran logik, rasional dan kritis yang benar-benar menyeluruh, terbuka dan universal. Masyarakat Melayu Cham ini masih membudayakan diri mereka dengan ilmu yang lama dan tidak melakukan pembaharuan sehingga menyebabkan mereka terancam
khususnya pada zaman era globalisasi ini. Sebagai kesimpulannya, terdapat banyak lagi isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Burma dan Indochina ini. Namun begitu, kesemua isu-isu yang telah kami utarakan sebentar tadi merupakan salah satu isu utama yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Burma dan Indochina ini. Oleh itu, isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Muslim ini dapat dilihat dalam 3 aspek utama, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.